Baiklah, kita mulakan kuliah kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu kita telah pun masuk di dalam sampai muka surat 402 di mana kita sedang kupaskan bersama tajuk yakni doa selepas tasyahud akhir dan sebelum salam. Jadi pada pertemuan kita yang lalu saya ingat saya telah beri homework. Kalau kita ingat ya, saya tak ingat, saya tak pasti sama ada jemaah telah pun buat homework tersebut ataupun saya berikan homework untuk kita menghafal doa, di mana doa sebelum kita memberi salam kita disunatkan membaca doa seperti mana Nabi SAW ada membaca doa tersebut. Selepas seseorang itu membaca tasyahud akhir sebelum dia memberi salam, hendaklah dia ataupun dia digalakkan membaca doa mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada 4 perkara. Apakah 4 perkara itu? Dia mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, daripada azab neraka Jahannam, wa min adzabil qabr, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada keburukan fitnah ad-dajjal. Itulah 4 perkara yang kita disunatkan membacanya. InsyaAllah kita akan mengambil doa-doa yang lain di mana Nabi SAW pernah membaca selepas membaca tasyahud akhir sebelum memberi salam. Di sini dapat kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah kita kupaskan sebelum ini, bahawasanya kita sebenarnya sangat-sangat digalakkan memperbanyakkan doa ketika seseorang itu mendirikan solat. Seperti mana yang telah kita kupaskan sebelum ini, bahkan di antara membaca doa selepas seseorang itu solat, selepas beri salam, kalau dibandingkan dengan membaca doa sebelum dia beri salam, maka dia sebenarnya lebih digalakkan membaca doa sebelum salam. Sama ada ketika dia solat itu, sama ada ketika sujud atau ketika solat itu. Bahkan kalau kita lihat ketika duduk antara dua sujud itu penuh dengan doa. Ketika sujud kita digalakkan membaca doa, dan juga selepas kita membaca tasyahud akhir, lepas baca tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, sebelum dia beri salam dia disunatkan membaca doa. Itulah perkara-perkara yang telah kita kupaskan sebelum ini pada pertemuan kita yang lalu. Di mana pertemuan kita yang lalu seperti mana yang saya sebutkan, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa mohon perlindungan Allah daripada 4 perkara tersebut. Hari ini kita sambung perbincangan di muka surat 402. Di muka surat 402 adalah hadis seterusnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa di dalam solatnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Yang bermaksud, aku mohon perlindungan Allah daripada siksa azab kubur. Aku mohon perlindungan daripada Allah daripada fitnah dajjal. Aku mohon perlindungan daripada Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada perbuatan dosa dan daripada berhutang. Jadi daripada sini dapat kita lihat bahawasanya
mempunyai makna yang hampir sama daripada apa yang disebutkan tadi. Yang sebelum ini doanya itu mempunyai makna di mana Rasulullah SAW mohon perlindungan Allah daripada azab kubur, daripada fitnah dajjal, daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Cuma di dalam hadis ini ditambah lagi selain daripada itu, Rasulullah SAW juga mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa? Daripada ma'thami wal maghram, yakni daripada perbuatan dosa dan daripada berhutang. Jadi kita mohon perlindungan Allah daripada bukan hanya daripada keburukan, bukan hanya daripada dajjal dan sebagainya, tetapi daripada perbuatan dosa. Kerana kadang-kala sebagai manusia yang hidup penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, seringkali walaupun kita tahu satu perkara itu dosa, satu perkara itu salah, akan tetapi untuk melawan perasaan, melawan nafsu kita, untuk melawan diri kita daripada melakukan perkara kemungkaran itu, kadang-kala kita gagal, kadang-kala kita melakukan kemaksiatan dan dosa. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Perbincangan kita di sini adalah Rasulullah SAW mohon perlindungan Allah daripada perkara-perkara tersebut. Ini juga menunjukkan kita diperbolehkan membaca doa-doa ini. Mempunyai makna yang hampir sama, cuma urutannya berbeza. Baik, di sana ada beberapa hadis-hadis yang lain. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya, Ali menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yakunu akhiru ma yaqulu baina tasyahud wa taslim. Ali menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan solat, maka perkara atau ucapan yang terakhir yang baginda sallallahu alaihi wasallam akan ucapkan di antara membaca tahiyat akhir dengan salam, di antara membaca tasyahud dengan taslim. Taslim tu memberi salam. Selepas fil alamina innaka hamidum majid, sebelum beri salam, apa Nabi SAW baca? Maka Ali radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi SAW juga membaca doa ini. Doa yang baik, yang masyhur, yang kita tahu, tapi kita juga memang kita digalakkan membacanya. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni anta muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ini doa yang baik. Jadi kita disunatkan membaca doa tersebut juga. Apakah maknanya? Jadi kita lihat Rasulullah Ali menceritakan Nabi SAW selepas membaca tasyahud, Nabi SAW membaca Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon pengampunanmu daripada apa juga yang aku telah lakukan, yang terdahulu ataupun yang terkemudian. Wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Dosa-dosa yang aku lakukan secara rahsia dan apa yang aku kita lihat, wa ma Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dosa-dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi, atau dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan, atau dosa-dosa yang aku lakukan secara terlanjur. Jadi ini juga Rasulullah mohon perlindungan. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Jadi kadang-kadang dosa-dosa itu kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, kadang-kadang dosa-dosa itu kita lakukan secara terang-terangan, dan kadang-kadang dosa-dosa kita lakukan tanpa kita sedari, secara terlanjur, tak sengaja. Ini semua kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta a'lam bihi minni. Kadang-kadang dosa tu pun kadang-kadang kita tak tahu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, di mana dosa-dosa yang Engkau lagi Maha mengetahui daripada diriku. Wa ma anta a'lam bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau lah yang terdahulu ya Allah, dan Engkau lah yang Maha terkemudian. La ilaha illa ant. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Ini doa yang sangat baik yang kita diperbolehkan membaca doa ni. Seringkali kita lihat ya, para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang selepas salam, ketika imam baca doa beramai-ramai, imam pun baca doa itu. Jadi kita dengar imam baca Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrafna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam biha minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Kita dengar imam baca. Daripada mana imam dapat doa itu? Doa yang Ali radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW membaca doa tersebut. Jadi memang ada riwayat, memang ada amalan daripada Nabi SAW. Cuma bezanya adalah
Ali menceritakan Rasulullah SAW membaca doa ini selepas tahiyat akhir sebelum salam. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Selepas tahiyat akhir sebelum memberi salam perbanyakkan baca doa. Jadi cuma amalan kita adalah kita baca selepas salam. Itu maksudnya. Selepas salam mungkin kalau di antara kita tak memahami, tak mengetahui baca, maka imam mengajarkan, diperbolehkan, silakan. Cuma afdalnya, saya tak katakan mereka lakukan itu sesat, saya tak katakan mereka lakukan itu bid'ah, tidak. Cuma afdalnya adalah kalau dapat kita lakukan seperti mana yang Nabi SAW lakukannya, yakni membaca doa-doa ini selepas tahiyat akhir sebelum memberi salam. Jadi sebelum memberi salam, seperti mana kita ketahui minggu lalu telah kita ambil hadis, doa-doa itu boleh kita selang-selikan dengan doa-doa ini. Kita nak baca semua doa tersebut boleh, atau kadang-kala solat zuhur kita baca doa ini, solat asar kita baca doa ini, solat maghrib kita baca doa-doa yang lain. Yang penting para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang kita ingin tekankan di sini, membaca doa dalam solat adalah lebih afdal daripada membaca doa selepas memberi salam. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Muka surat 403 meneruskan perbincangan daripada Abdullah bin Amr bahawasanya anna Abu Bakrin qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allamani du'aan ad'u bihi fi salati. Pada suatu ketika Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang boleh aku baca di dalam solatku." Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qul," katakanlah, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Jadi Rasulullah SAW apabila Abu Bakar minta diajarkan kepada beliau doa untuk dibaca ketika solat, maka Nabi SAW ajarkan kepada beliau. Apakah baginda ajarkan kepada Abu Bakar? Yakni doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli. Dan tiada siapa yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau, ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosaku. Oleh itu berilah pengampunan daripada sisimu. Maghfiratan min indik, pengampunan daripada sisimu, ya Allah. Warhamni, dan rahmatilah diriku, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat. Itu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Jadi kita lihat, alhamdulillah ada amalan-amalan Nabi SAW yang boleh kita amalkan dan sangat baik sekali doa-doa tersebut, dan memang ada riwayat, ada hadis daripada Rasulullah SAW. Contoh yang lain dari Hanzalah bin Ali bahawasanya Mihjari bin Al-Adra pernah seperti berikut, pernah membaca seperti berikut, pernah menceritakan, mengatakan seperti perkara ini. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika masuk ke dalam masjid. Fa idza huwa bi rajulin qad qada salatahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terjumpa seseorang lelaki yang telah pun mendirikan solat. Huwa yatashahhud, di mana beliau membaca tasyahud, wa yaqulu, dan dibacanya Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Allahul wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Maka beliau Nabi SAW terdengar lelaki tadi membaca doa tersebut. Apa doa yang beliau bacakan? Dia baca, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidul ahadus samad. Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Esa, tiada Tuhan, tiada tempat untuk memohon kecuali kepadanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, di mana tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala.
an yaghfira li dhunubi, di mana ya Allah aku mohon kepadamu untuk mengampunkan dosa-dosaku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Nabi SAW mendengar perkara itu, Nabi mengatakan qad ghufira, qad ghufir, qad ghufir. Nabi SAW menjelaskan dia telah diampunkan dosa, dia telah diampuni, dia telah diampunkan dosanya tadi. Jadi demikian para jemaah, apa yang dibacakan oleh seseorang tadi, dan Nabi mengiyakan, membolehkan, menunjukkan sunnahnya untuk melakukan perkara sedemikian. Alhamdulillah. Jadi di sini dapat kita lihat beberapa riwayat-riwayat jenis-jenis doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW dan sebagian sahabat. Doa yang lain dari Abu Mijlaz katanya, Shalla bina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma salatan. Ammar bin Yasir pernah mendirikan solat bersama para sahabat. Fa'aujaza fiha, dan mengerjakan solat bersama kami, namun solat yang dikerjakan itu amatlah singkat sehingga ada di antara jemaah macam kurang senang. Fa'ankaru dzalika, ada di antara jemaah macam kurang senang. Ringkasnya solat ni hari ini. Demikian para jemaah. Kemudian fa'ankaru dzalika faqal, maka sebagian para sahabat tidak begitu senanglah. Alam utimma ruku'a was sujud, tidakkah kamu menyempurnakan rukuk dan sujud macam ringkas sangat? Qalu bala, beliau mengatakan ya. Qal amma inni da'autu fiha bidu'ain kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Beliau mengatakan, ya, aku menyempurnakan segala-galanya. Bahkan aku membaca doa seperti mana Nabi SAW pernah membaca doa. Di sini, apa doanya yang beliau pernah membaca? Beliau mengatakan, Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa qudratika ala khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li. Jadi beliau mengatakan, membaca doa, ya Allah Tuhanku, di mana dengan ilmu-Mu, ilmu gaibmu yang Kau maha mengetahui, dan di mana Engkau lah yang menciptakan manusia, sekiranya hidup itu baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Sekiranya mati itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Itu antara lain beliau membaca doanya. As'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadati wa kalimatil haq fil ghadabi wal rada wal qasdi fil faqri wal ghina wal ladzatin nadari ila wajhik wasyuqa ila liqa'ik wa a'udzu bika min darra'a mudirratan wa min fitnatin mudillatin. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudat mahdiyin. Baik, apakah yang beliau bacakan? Jadi beliau bacakan, kita lihat makna daripada doa tadi di bahagian bawah tadi. Ya Allah, demi pengetahuan-Mu tentang yang ghaib dan kudrat-Mu untuk mencipta, panjangkanlah hidupku selama hidup itu masih menjadi kebaikan untuk diriku. Yang ini, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu selagi mana hidup itu baik bagiku. Sebaliknya, matikanlah aku, wafatkanlah aku jika mati itu merupakan sesuatu kebaikan untukku, dan matikan aku sekiranya mati itu lebih baik bagi diriku. Aku memohon rasa takut kepadamu, ya Allah. Jadikan aku rasa takut kepadamu, sama ada ketika bersendirian maupun di tengah orang ramai. Berani menyampaikan kebenaran di mana sahaja. Sederhana dalam kemiskinan dan kekayaan. Merasa nikmat ketika melihat wajah-Mu dan senantiasa merindukan perjumpaan dengan-Mu. Aku berlindung kepadamu daripada malapetaka yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami sebagai juru pembimbing yang meraih petunjuk. Jadi itu yang dibacakan oleh Nabi SAW ketika ataupun itu yang dibacakan oleh sahabat tadi ketika beliau Ammar bin Yasir pernah mengerjakan solat bersama kami, yakni para sahabat, dan itu yang beliau membacanya ketika dalam solatnya tadi. Jadi kita lihat antara lain apa dapat kita lihat, apa yang dapat kita faham. Kalau sekiranya katakan seseorang itu rasa macam dah
tak ada keinginan untuk hidup. Kadang-kadang kita rasa berputus asa. Pertama sekali, seorang Islam tak wajar berputus asa. Kita yakin apa juga perkara yang berlaku itu ada hikmah di sebaliknya. Kita yakin apa juga takdir yang telah Allah SWT telah takdirkan, ada hikmah yang kita tidak mengetahui pada masa ini. Tetapi pasti ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Kita bertawakal kepada Allah SWT dan berserah kepada Allah SWT. Namun pada masa yang sama, kadang-kadang seseorang itu rasa dah macam dah tak ada erti hidup, dah tak berguna hidup. Jangan rasa demikian. Kerana isikanlah masa-masa ini dengan banyakkan zikrullah, dengan banyakkan istighfar. Orang yang dah meninggal dunia dah tak ada peluang untuk istighfar. Orang yang dah meninggal dunia dah tak ada peluang untuk ucapkan la ilaha illallah. Satu ungkapan la ilaha illallah atau satu ungkapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita tak nampak nilainya. Jadi kita masih lagi hayat di kandung badan, perbanyakkanlah doa-doa sedemikian. Cuma kadang-kadang pada masa yang sama, seseorang itu rasa macam dah tak nak hidup lagi lah. Dalam Islam, kalau kita rasa sedemikian, jangan kita lakukan perkara-perkara yang tak sewajarnya. Paling tidak, apa yang kita boleh doa, kita doa seperti mana sebagian sahabat ada yang berdoa. Antara lain, kita boleh baca doa, katakan, Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya hidup itu baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Sekiranya mati itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Ini contoh. Jadi kalau sekiranya hidup itu baik bagiku, maka teruskanlah, panjangkanlah usiaku untuk meneruskan kehidupan. Dan bantulah diriku untuk melakukan amalan-amalan soleh. Tetapi seorang itu, dia mati itu sekarang ini lebih baik. Kalau itu demikian, kita doa kepada Allah Ta'ala, kalau sekiranya mati itu lebih baik bagiku, maka matikanlah dirinya. Contohlah, seseorang itu sedang terlantar di hospital, koma ke, di ICU ke, kita tengok kesian orang ni. Kita tengok kesian, ya betul, kita tengok kesian. Tapi itu yang zahir. Kita tak tahu hidup tu baik bagi dia atau mati itu lebih baik baginya. Kadang-kadang mati itu lebih baik baginya. Daripada dia merana begini, maka kita doa, Ya Allah Tuhanku, sekiranya hidup itu baik baginya, maka hidupkanlah dia dalam keimanan. Sekiranya mati itu lebih baik baginya, maka matikanlah dia, Ya Allah. Ini contoh perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Selain daripada itu, dalam doa ini ada perkara-perkara yang baik juga di mana kita dapat lihat. Antara lain, kita lihat ya, beliau membaca doa, Allahumma as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadati. Aku mohon kepadamu, Ya Allah, supaya merasa takut kepadamu dalam keadaan yang terang atau dalam keadaan yang gaib. Kita takut pada Allah. Kadang-kadang kita takut pada Allah, azab Allah ketika di khalayak ramai. Kita takut. Tapi ketika kita bersendirian, adakah kita takut? Atau perkara yang lain. Maka kita bermohon pada Allah SWT agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita rasa takut akan azab Allah SWT sama ada di khalayak ramai atau bukan di khalayak ramai. Kemudian, wa kalimatil haqqi fil ghadabi wa fil ridha. Kita juga mohon pada Allah supaya kita mengucapkan perkara yang hak. Fil ghadabi wa fil ridha. Kalimatul haq fil ghadab, maksudnya ghadab tu ketika kita marah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang seseorang ketika beliau tidak marah, beliau dapat mengawal dirinya. Ketika kuliah, boleh mengawal dirinya. Ketika solat, ketika tengah baik, boleh mengawal dirinya. Masalahnya adalah ketika marah. Ketika kita marah tu, ada sebagian orang tetap dapat mengawal iman, tetap dapat mengawal dirinya. Alhamdulillah, itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada sebagian golongan pula ketika marah, dia tidak dapat mengawal dirinya, maka keluarlah kata-kata yang amat tidak menyenangkan. Kata-kata yang amat tidak wajar katakan. Ini contoh. Sebab itu sahabat ada di antara mereka mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa kalimatul haqqi fil ghadabi wa fil ridha. Berkata yang benar, berkata yang baik ketika dalam keadaan tenang, ketika redha dan ketika marah. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu doa-doa yang Nabi SAW pernah membaca. Baik, kita lihat. Nabi dan para sahabat pernah membacanya. Di muka surat 460. Dari Abu Saleh, daripada seorang sahabat katanya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada seseorang lelaki. Kaifa taqulu fi solah? Bagaimana apa yang kalian baca ketika solat? Maka beliau mengatakan, atashhadu
thumma aqulu, maka beliau mengatakan, aku pun membaca tasyahud, lalu aku membaca doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu syurga dan aku mohon perlindunganmu daripada api neraka. Itu yang apa yang beliau membacanya. Amma inni la ahsin. Maka beliau mengatakan, sebab aku tidak dapat membaca doa yang panjang seperti dirimu atau seperti Muaz. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, permohonan syurga dan neraka itu sudah cukup panjang. Jadi beliau mengatakan, aku tak pandai baca doa-doa yang panjang. Maka aku baca hanya Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu syurga. Wa a'udzu bika minan nar. Dan aku mohon perlindunganmu daripada neraka. Itu saja. Aku tak tahu nak baca doa yang lain. Alhamdulillah. Jadi Nabi SAW mengatakan itu dah cukup panjang dah. Itu dah cukup penuh kemanfaatan. Jadi yang penting kita mohon pada Allah SWT syurga dan mohon perlindungan daripada api neraka. Yang kesembilan, daripada Ibnu Mas'ud bahawasanya beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu an yaqula hadha du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud doa ini. Apakah doa tersebut pula? Nabi pernah mengajarnya, Allahumma allif baina qulubina. Ya Allah ya Tuhanku, satukanlah hati-hati kami. Wa aslaha dhata bainina wahdina subulas salam wan najina minal dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika wa muthnina biha wa qabiliha wa atimmaha alaina. Yang bermaksud, ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma alif baina qulubina, ya Allah ya Tuhanku, satukanlah hati-hati kami atau jinakkanlah hati kami dalam kejalinan kasih sayang, damaikanlah perselisihan antara kami, bimbinglah kami ke arah jalan yang sejahtera dan bebaskanlah kami daripada kegelapan menuju cahaya, jauhkanlah kekejian daripada kami sama ada yang zahir maupun yang batin, kurniakanlah kepada kami barakah sama ada pada pendengaran, penglihatan atau hati nurani kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi penyayang. Jadikanlah kami orang-orang bersyukur atas nikmat-Mu, menghargai dan pandai menerima kasih, dan jadikanlah kenikmatan itu sebagai kesempurnaan kepada kami. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang Nabi SAW pernah ajarkan kepada Ibnu Mas'ud, maka kita boleh amalkan. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, diajarkan, maka beliau dapat memahaminya, dapat menghafalnya. Kalau kita tidak dapat menghafalnya, dalam solat kita nak baca sukar, kita boleh juga membaca doa-doa ini di luar solat, katakan. Cuma dalam solat itu kita baca doa-doa yang kita dapat hafal, sama ada doa-doa dalam bahasa Arab atau doa-doa dalam bahasa Melayu diperbolehkan. Maka doa-doa yang lain yang panjang-panjang ni sebenarnya kalau di luar solat, katakan kalau kita nak pegang kitab atau kita nak fotokopi atau nak tulis, kita baca sambil kita membacanya, maka diperbolehkan. Dari Anas pula katanya, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun qa'imun yusalli. Anas pernah suatu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, maka bersama mereka seorang lelaki sedang solat. Lelaki tadi sedang solat. Falamma raka'a wa tashhada qala fi du'a. Maka ketika lelaki tadi telah pun rukuk, maka dia pun telah bertasyahud dan dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Demikian. Maka Rasulullah SAW mendengar demikian. Apakah dia baca doa tadi? Aku bermohon kepadamu ya Allah bahawasanya segala puji-pujian hanya milikmu. Tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Pemurah.
pencipta langit dan bumi, wahai Tuhan yang maha mulia lagi maha agung, wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha kekal, sesungguhnya aku bermohon kepadamu. Baik, maka beliau apabila membaca doa itu, lalu Nabi SAW mendengar dan Nabi berkata kepada para sahabat. Nabi mengatakan kepada para sahabat, faqala Nabi SAW li ashabihi, Nabi mengatakan, atadruna bima doa. Kamu tahu tak apa yang beliau ini baca doa? Kalian tahu tak dengan apa beliau ini baca doa tadi? Atadruna bima da'a? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Para sahabat mengatakan Allah dan para sahabat lagi maha mengetahui. Nabi mengatakan, walladhi nafsi Muhammadin biyadihi laqad da'allaha bi ismihi al-azim alladhi idza da'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya orang ini telah membaca doa dengan menggunakan nama-nama Allah yang maha agung. Di mana kalau seorang itu membaca doa dengannya tadi, nescaya kalau dia meminta akan dikurniakan, dikabulkan. Kalau dia meminta akan diberikan. Kalau dia berdoa akan dikabulkan. Kalau dia meminta akan dikurniakan, diberikan. Demikian para jemaah perkara yang Rasulullah SAW tekankan. Jadi kalaulah Rasulullah SAW katakan demikian, maka kita boleh ikut. Kadang-kadang kita ada satu hajat yang besar, kita nak sesuatu, kita gunakan doa yang sahabat ini pernah baca doa dengan menggunakan nama-nama Allah ini, di mana Rasulullah telah memberi jaminan, barang siapa menggunakan nama-nama Allah ini dengan doanya tadi, kalau dia berdoa akan dikabulkan, dia meminta akan dikurniakan. Apa dia? Kita lihat balik. Doanya gini, sahabat tadi membaca doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah Tuhanku, aku bermohon kepadamu, bi anna lakal hamdu, dengan sesungguhnya untukmu lah segala puji-pujian, la ilaha illa antal mannan, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah yang maha agung, maha mulia lagi maha agung. Badi'us samawati wal ard, yang apa, Tuhan yang maha hidup lagi maha kekal abadi sesungguhnya, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri, inni as'aluka. Jadi maknanya sampai situ. Jadi kalau kita nak, kita boleh baca Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Inni as'aluka maksudnya sesungguhnya aku bermohon kepadamu. Jadi kita boleh berdoa dengan doa-doa tadi. Kita tandakanlah dalam kitab kita, bila-bila kita nak baca doa di waktu yang lain, selepas membaca Al-Quran katakan, atau kalau kita tak dapat baca doa ini dalam solat, kita lepas solat kita buka kitab kita, diperbolehkan juga insya-Allah. Dari Umair bin Sa'ad pula katanya, kana Ibnu Mas'udin yu'allimuna at-tashahhud fi salati thumma yaqul. Ibnu Mas'ud menceritakan kepada para sahabat, mengajarkan kepada para sahabat membaca tasyahud. Jadi macam kadang-kadang kita guru-guru ke, kalau kita belajar macam nak baca tahiyat akhir, baca doa at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lam biha minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Jadi maksudnya, ni contoh.
apabila kita belajar tasyahud tu, sebenarnya tasyahud tu tak habis sampai fil alamina innaka hamidum majid. Memang betul dia habis kat situ. Tetapi sebenarnya dia disunatkan, bahkan tasyahud tu habis dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita disunatkan membaca selawat ke atas Nabi. Kemudian fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian kita disunatkan membaca doa. Jadi Ibnu Mas'ud ketika mengajarkan sahabat tentang tasyahud, beliau begitulah dia. Beliau ajarkan, kemudian beliau ajarkan terus baca Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimta minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu ibadaka salihin wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu ibaduka salihin. Salihun Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Ibnu Mas'ud ajarkan tasyahud lepas fil alamin innaka hamidum majid, diajarkan dengan doa-doa yang lain. Jadi tasyahudnya set itu adalah dengan membaca doa, dan itu adalah lebih baik. Dalam hadis ini, apakah yang diajarkan tadi? Ibnu Mas'ud mengajarkan Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimta minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku bermohon kepadamu segala jenis kebaikan, sama ada yang aku mengetahui ataupun yang tidak aku mengetahui. Wa a'udzu bika min syarri kullihi ma alimta minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada segala jenis kejahatan yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu ibadaka salihun. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu segala jenis kebaikan yang pernah dimohonkan oleh para hamba-hambamu yang soleh. Wa'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu ibadaka salihun. Ya Allah, dan aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada segala keburukan yang pernah dimohon perlindungannya daripada orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kemudian baca doa, ya Allah Tuhanku, aku mohon segala kebaikan di dunia dan segala kebaikan di akhirat, dan mohon perlindunganmu daripada azab api neraka. Jadi ini semua baca doa adalah dalam solat, kalau kita berkemampuan. Kemudian disebutkan, qal, dikatakan lam yad'u nabiyyun wala salihun bi syai'in illa dakhala fi hadha du'a. Maka Ibnu Mas'ud berkata, tiada seorang pun di kalangan nabi atau orang soleh melainkan mereka pernah membaca doa ini. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah, doa-doa yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW dan para sahabat dalam solat mereka selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Baik. Itulah antara perkara-perkara yang boleh kita renungkan. Kemudian muka surat 409. Zikir dan doa selepas memberi salam. Jadi maksudnya pada jemaah yang dirahmati Allah, apabila seseorang itu telah pun membaca doa-doa tadi, baru beliau itu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab kita ada sebutkan tak? Baik. Mengenai memberi salam, seperti mana kita maklumi adalah apabila seseorang memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disunatkan dia memandang menoleh ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila dia toleh tu, sebaiknya dia toleh agak-agak kadar di mana orang kalau duduk sebelah belakang kita boleh nampak pipi kita. Itu cara menolehnya. Berdasarkan hadis yang pernah kita ambil, para sahabat melihat Nabi SAW menoleh ke kanan dan nampak keputihan pipi Rasulullah SAW. Dia apabila seorang memberi salam, fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Beliau membaca doa semua, kemudian dah habis baca doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, toleh ke kanan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, toleh ke kiri.
Yang sebelah kanan ini kanan saya. Kemudian yang kiri ini kiri saya. Kalau kita tengok video kalau terbalik tu pasal mungkin videonya terbalik. Jadi kita mula dengan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kanan saya ni. Kemudian lepas tu kemudian kita toleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri. Salam yang pertama ni rukun, wajib. Salam yang kedua hukumnya sunat. Maka apabila salam yang pertama kita lakukan dah sempurna. Katakan contoh, seseorang itu dia tak boleh tahan perutnya, kemudian apabila dia memberi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, belum salam yang kedua dia terbuang angin. Solatnya sah. Kerana apa? Dengan salam yang pertama tadi telah sempurna solatnya. Alhamdulillah. Kerana yang kedua tu sunat. Jadi kalau dia tak buat yang sunat, tetap sah solatnya. Jadi kita faham mana yang pertama yang wajib, yang rukun, dan yang kedua adalah yang sunat. Dalam memberi salam pula, para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang tanya, sering kalau orang tanya, Ustaz, kita nak salam ni nak kena tunduk. Jadi kadang-kadang fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah kita nak kena buat demikian? Tak perlu. Sebenarnya apabila kita nak salam, beri salam tu, kita tak perlu tunduk dahulu, kemudian ke kanan, kemudian tunduk lagi, kemudian ke kiri, tidak. Jadi kita memberi salam selepas kita membaca tasyahud akhir, sama ada selepas kita baca doa, terus kita pandang ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian pandang ke arah kiri. Tak perlu kita maksudnya terpaksa ada di antara kita merasakan seolah-olah ianya itu satu tuntutan, suatu kewajipan untuk kita kena tunduk kepada kita atau sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Satu perkara lagi di dalam masalah kerana ini antara perkara-perkara yang terakhir, selepas tu kita akan bincangkan zikir dan doa selepas memberi salam pula. Selepas beri salam apa pula doa-doa yang kita disunatkan. Itu kita akan kupaskan nanti. Ini kita sedang bincangkan perkara-perkara yang disunatkan ketika solat. Jadi doa-doa tadi ketika tasyahud, selepas tasyahud kita disunatkan, kemudian pandang ke arah kanan, pandang ke arah kiri kita disunatkan. Soalan seterusnya, adakah kita disunatkan mengusap muka kita? Kalau kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, daripada kitab-kitab fiqah kita akan dapati bahawasanya boleh dikatakan hampir jarang kita jumpa kitab-kitab yang daripada contoh kitab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki atau sebagainya, para ulama yang menyuruh kita mengusap muka selepas solat. Demikian. Jadi sebenarnya antara bab mengusap muka itu bukanlah antara perkara-perkara yang disunatkan ketika selepas ataupun ketika solat itu. Cuma ada sebagian ulama menjelaskan, ada menyebutkan perkara itu. Ada yang menerangkan dalam bab sedemikian. Cuma kalau ada mengatakan yang kita kena mengusap muka tu, mungkin kita boleh lihat secara terperinci bahawasanya di zaman Nabi SAW, masjid di zaman Nabi itu bukanlah seperti masjid kita, maksudnya yang berlantaikan batu marmar ataupun karpet dan sebagainya. Kita mengetahui masjid di zaman Nabi SAW hanya tanah saja. Kemudian letak pelapa-pelapa kurma dan sebagainya, ranting-ranting kurma, pokok-pokok kurma sebagai atap dan sebagainya. Demikianlah masjid di zaman Nabi SAW. Sebab tu ada kisah di mana orang Badui pun pergi one corner, dia ada di antara mereka kencing di one corner tersebut. Nabi suruh tuangkan air pasal semua tanah. Dalam keadaan sedemikian, konteks itu, kalau masjid itu tanah, maka kadang-kadang kalau kita contohlah, kalau kita tosah kata kita solat di tanah, tetapi kadang-kadang kita solat kalau tak ada sejadah, kita solat kat simen atau sejadah berabuk, apa kita buat? Kadang-kadang kita lepas salam pun kita akan lap pasal mungkin takut ada abuk. Jadi di sini pada jemaah yang dirahmati Allah, ulama menjelaskan, ada di antara mereka mengatakan, adakah kita disunatkan menyapu muka selepas memberi salam?
Jadi adakah menyapu muka itu sebahagian salah satu daripada sunat-sunat solat atau kebetulan berabuk yang perlu kita hapuskan abuk-abuk tersebut atau kotoran yang mungkin ada di dahi kita selepas kita sujud tadi. Ini contoh para jemaah. Jadi secara ringkas sebenarnya kalau kita lihat secara terperinci, ramai ulama tidak mengatakan disunatkan seseorang menyapu muka selepas salam. Ada pula menyapu muka di belakang, kemudian sapu muka kat depan. Demikian para jemaah. Cuma Ustaz, selama ni saya buat demikian. Kalau selama ni kita buat demikian, tidaklah sampai salah maksud saya. Bukan ianya satu perkara bid'ah yang masukkan kita ke dalam neraka. Solat kita sah, Alhamdulillah. Cuma mana yang lebih afdal? Ini yang perkara-perkara kita nak bincangkan. Yang lebih afdal, perbincangan kita ini adalah kalau kita solat, sebelum kita memberi salam, kita membaca doa. Ini lebih afdal. Tak wajib. Tak apa, ianya sangat disunatkan, sangat digalakkan. Tak baca doa selepas membaca tasyahud sebelum beri salam pun sah solat kita. Tetapi afdalnya, sunnahnya kita baca doa. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain dan begitu juga dalam masalah menyapu muka, tidaklah sampai membatalkan solat kita seseorang yang menyapu muka tadi. Cuma sunnahnya apa? Adakah nak sapu muka ke tidak? Ramai ulama mengatakan sebenarnya sapu muka itu bukanlah termasuk daripada salah satu perkara-perkara yang disunatkan seseorang untuk melakukan selepas memberi salam. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, antara perkara-perkara yang boleh kita kupaskan pada hari ini, perbincangan kita hari ini, insyaAllah kita akan sambung perbincangan seterusnya, zikir dan doa selepas salam. Selepas seseorang itu memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pula doa-doa yang warid daripada Nabi SAW yang kita disunatkan membacanya? Seringkali kita lihat imam selepas beri salam, imam baca Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang kita dengar imam baca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Jadi doa-doa sedemikian seringkali kita dengar imam baca. Tapi sebenarnya daripada mana imam itu dapat, atau ada tak hadis-hadis yang menunjukkan kita disunatkan membaca doa-doa tersebut? InsyaAllah kita akan ambil dan mengupaskan doa-doa dan zikir-zikir yang kita disunatkan membacanya selepas memberi salam. InsyaAllah kita akan kupaskan perkara itu pada pertemuan akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk hari ini, sampai di sini saja perbincangan kita. InsyaAllah seperti biasa, sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara yang ingin kita bincangkan bersama, boleh kita kemukakan soalan-soalan kita di ruangan komen untuk kita jawab insyaAllah. Silakan. Jadi kalau siapa ada soalan, boleh tulis di ruangan komen insyaAllah. Puan Sharifah Radhiyah mengatakan, saya pernah dengar salam terakhir Assalamualaikumnya kita menghadap ke depan, warahmatullah baru pusingkan ke kanan. Jadi apabila kita memberi salam tu, kita pusing ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Kita memberi salam dan pandang ke arah kanan, dan memberi salam satu lagi pandang ke arah kiri. Soalan di sini, Ustaz, bagaimana pula dengan menunjuk jari kita dah habis baca doa dan turunkan jari serentak dengan memberi salam? Mengenai jari para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana kita telah kupaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, dalam pergerakan jari memang ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang menjelaskan bahawasanya disunatkan untuk kita menggerak-gerakkan jari, telah kita kupaskan, memang ada. Jadi apa yang kita boleh lakukan kalau kita mengikut kebiasaan masyarakat kita lah, ya, di mana kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kita turunkan balik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita hanya naikkan jari kita hanya pada kalimat tauhid, yakni kita gerakkan jari kita apabila kita nak tasyahud akhir, kita mulakan dengan ni tangan kiri saya, ni tangan kanan saya, ya. Ni tangan kiri, ni tangan kanan, ni tangan kanan saya. Jadi tangan kanan kan kita gerakkan, kita letakkan tangan kanan kita dengan menghadap telunjuk turunkan ke bawah.
at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Kemudian sampailah kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kita dah boleh turunkan. Jadi kita hanya naikkan ketika kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, baru kita naikkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, kita boleh turunkan. Ini contoh apa yang kita boleh buat. Kecuali kalau ada orang nak mengamalkan hadis yang menggerak-gerakkan jari, maka beliau boleh menggerak-gerakkan jari, dan kesemuanya itu benar insya-Allah. Kesemuanya ada dalil-dalil masing-masing. Insya-Allah kesemuanya boleh dilakukan. Tak silap saya, minggu lalu ada satu soalan yang saya terperasan soalannya keluar apabila kita dah tutup majlis. Jadi kalau boleh kita copy balik soalan minggu lalu yang siapa bertanya minggu lalu tu, saya tak sempat jawab. Okey, soalan seterusnya di sini. Sebelum beri salam, boleh tak membaca doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Melayu? Soalan kedua, boleh tak doa sendiri yang bukan diajar? Baik. Apabila kita selepas tasyahud akhir, kita sudah disunatkan membaca doa. Paling tidak kita baca doa yang saya katakan suruh hafalkan minggu lalu. Paling tidak kita bacakan doa itu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa ni kalau dapat kita baca. Persoalan, Ustaz, saya tak hafal Ustaz. Boleh tak saya baca doa dalam bahasa Melayu? Sebagai contoh, kita baca doa, Ya Allah Tuhanku, aku mohon perlindunganmu daripada azab kubur, daripada azab neraka, daripada fitnah hidup dan fitnah mati, dan daripada fitnah dajjal. Pada masa yang sama, kita juga ingin berdoa. Katakan, Ya Allah Tuhanku, permudahkanlah segala urusanku. Ya Allah Tuhanku, aku ini sedang menghadapi berbagai masalah, maka bantulah diriku. Perkara ini telah kita kupaskan ketika bab sujud dahulu, bahawasanya di mana saya telah jelaskan bahawasanya kita diperbolehkan membaca doa walaupun dalam bahasa Melayu. Kita tak faham bahasa Arab, kita nak baca doa dalam bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Cina ke, bahasa apa yang kita selesa, yang kita memahami, kita boleh membacanya. Cuma sebaiknya kalau kita nak baca doa-doa yang panjang-panjang dalam bahasa Melayu itu, mungkin kita baca doa tersebut ketika sujud. Sujud kita lamakan dan kita baca doa-doa itu ketika sujud, terutama kalau kita solat sendirian. Kita boleh baca dalam apa juga bahasa. Cuma sebahagian ulama ada menyebutkan kalau dapat elakkan daripada sampai keluar suara. Kita boleh amalkanlah demikian. Cuma kalau kita sampai berkomat kamit, tak ada masalah, diperbolehkan juga. Kerana kita berdoa, kita bukan berbicara. Kita bukan berkata-kata dengan kawan atau sebagainya. Tetapi kita sedang berdoa, dan berdoa dalam bahasa, apa juga bahasa dalam solat kita dibenarkan. Boleh membaca doa, terutama sekali dalam sujud kita diperbanyak, kerana dalam bab itu kita telah pun kupaskan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang hamba sangat dekat kepada Rabbnya, pada Tuhannya ketika sujud. Fa'akthiru fihi minad doa. Maka perbanyakkanlah doa di dalam sujud tadi. Maka perbanyakkan doa. Kalau kita orang Melayu atau seorang yang tak faham bahasa Arab, macam mana berdoa? Maka boleh baca doa dalam bahasa Melayu, dan doa tersebut walaupun sebaiknya doa-doa yang warid daripada Nabi SAW, tetapi kalau sekiranya tak ada doa-doa yang warid daripada Nabi atau beliau ada hajat-hajat tersendiri, beliau boleh berdoa dengan apa saja doa yang beliau inginkan. Soalan seterusnya daripada Amira Talib, boleh tak kita gabungkan beberapa doa yang tadi sebelum memberi salam, atau satu saja? Boleh, kita boleh gabungkan. Seperti mana yang kita telah ambil. Kita nak gabungkan semua, kita baca sekaligus boleh, ataupun zuhur kita baca doa lain, asar baca doa lain, setiap waktu doa-doa yang lain diperbolehkan. Tetapi kadang-kadang kita datang ke khusyukan, kita boleh baca doa apa juga doa yang kita, daripada hadis-hadis tadi kita nak baca semua, ambil 2-3 hadis baca sekaligus boleh. Kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam biha minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Dan doa-doa yang lain sambung diperbolehkan. Boleh tak, Puan Hawa bertanya, boleh ke baca selepas dia tasyahud solat sunat tahajud hajat etc. daripada Jamila Al-Hasan? Puan Jamila bertanya, ya. Boleh tak dia baca selepas dia tasyahud dalam solat tahajud?
doa-doa ini bukan hanya disunatkan dalam solat fardu, tetapi dia boleh baca doa-doa ini semua ketika solat sunat, sama solat sunat tahajud atau solat qabliyatan, ba'diyatan, solat duha atau sebagainya. Bahkan kalau kita lihat, kita lebih digalakkan memperpanjangkan sujud kita, memperpanjangkan rukuk kita, memperpanjangkan tasyahud akhir kita sebenarnya dalam solat sunat. Kerana kalau solat fardu, terutama sekali kalau solat fardu kita solat bersama imam, kita kena ikut imam. Jangan imam dah rukuk kita masih berdiri. Jangan imam dah bangun daripada sujud kita masih sujud lama. Jangan. Kita tak nak mukhalafah daripada imam. Kalau kita solat berjemaah, kita ikut imam. Imam sujud, kita sujud. Imam bangun, kita bangun. Jadi kita yang dapat memperpanjangkan sujud dan sebagainya hanyalah apabila kita solat sendirian. Dan terutama sekali solat sunat, maka ketika solat sunat itulah kita boleh perpanjangkan dan sebagainya. Tetapi kalau kita kebetulan solat fardu, kita solat sendirian, kita nak memperpanjangkan dengan doa-doa tadi, maka diperbolehkan. Ustaz, mana yang lagi baik, doa dalam sujud atau sebelum salam? Kedua-duanya baik. Dalam sujud boleh, sebelum salam pun boleh. Tetapi kalau dapat, mungkin kita lebih khusyuk ketika sujud tu, ketika itulah kita sangat rapat dengan Tuhan, kita perbanyakkan doa ketika sujud. Dan sujud sampai agak-agak penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kekhusyukan, kalau dapat sampai menitiskan air mata, insyaAllah. Ada lagi yang saya tertinggal tak di atas tadi? Baik, tak ada apa-apa. Ada soalan-soalan yang lain sebelum kita menutup majlis? Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.